Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini, yang berusaha lagi dikasihi Kekanda saya Tuan Haji Muhammad Nasir bin Idris, Ketua Pegawai Eksekutif ANS, barisan admin para pensyarah-pensyarah, pegawai, seterusnya MPP Majlis Perwakilan Pelajar dan pelajar-pelajar, siswa-siswi ANS yang cemerlang dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini saya sekali lagi dapat sampai ke ANS yang tegak dan teguh di tengah bandara yang stuck ini untuk berkongsi dengan anak-anak saya lah. Saya kira saya dipahamkan oleh Tuan Haji Nasir bahawa di depan saya ini sejauh Labuan pelajar-pelajarnya dan seluruh negara. Saya bertuahkan dapat bercakap dengan bakal pimpinan masa depan yang akan mewarisi kepimpinan yang akan ditinggalkan oleh generasi yang sedang melaksanakan tugas sebaik mungkin sebagai pemimpin dalam negara kita. Pemimpin hanya jangan kita fikir pemimpin itu yang berada di kemuncak paling atas itu pemimpin, yang memimpin negara, negeri itu pemimpin. Sebenarnya pemimpin ini akhirnya memimpin dirinya sendiri setidak-tidaknya, ya. Itu memimpin diri kita sendiri. Kita ada kerajaan kita sebenarnya. Kita memimpin mata kita, memimpin telinga kita, memimpin mulut lidah kita, memimpin seluruh anggota kita. Bagaimana kita mengurus terbaiknya kita, kerana kita telah diberikan apa yang disebut sebagai potensi-potensi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimuliakan dengan Islam sebagai agama. You are the best people, kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mengajak orang lain kepada kebaikan. Kamu melarang mereka daripada kerosakan, kemungkaran, dosa, dan kamu beriman dengan Allah. Kita berfungsi sebagai hamba sebenar dan khalifah Allah dimanapun kita berada. Itulah seorang Islam Muslim yang Nabi kata khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik kamu, yakni sebaik-baik manusia, orang yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Di mana posisi pun kita berada sekarang dan lagi akan datang, kita berazam untuk kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuan Haji Mat Nasir, kanda saya. Kalau kamu belum kenal benar dengan beliau, beliau adalah seorang yang, kalau dalam kami yang di satu sekolah ini, yang punya sangkar ikan yang paling besar di Kedah ni adalah Tuan Haji Mat Nasir. Nanti kamu minta buat satu rombongan, kita tengok sangkar ikannya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya tak lupa untuk menyampaikan salam yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman, Tuan Datuk Seri Haji Muhammad Musri, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua akan benar-benar dapat menerima yang terbaik dan menyerap segala yang terbaik sepanjang berada di ANS, di negeri Kedah Darul Aman, dan pulang membawa kemenangan, kejayaan, kecemerlangan
hadiah terbaik buat ibu ayah kita yang berkorban dan sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita semua. Pada tengah hari ini saya diamanahkan untuk bercakap tentang Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang saban tahun kita akan mendengar dan mengambil pengajaran darinya. Dari segi ilmunya, bicara Isra' Mi'raj ini sangat panjang, ya. Dan kita tentu tidak dapat untuk dalam tempoh hampir sejam ini untuk memberitakan semuanya seperti berita yang datang dari Quran dan hadis tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Kita akan sebut sedikit takrifannya supaya kita dapat input ilmu, dan kemudian kita akan ambil iktibar daripadanya dan go to isu yang paling penting dalam Isra' dan Mi'raj. Saudara-saudari sekalian, Isra' ni apa benda dia? Mi'raj pula apa? Kalau disebut Al-Isra' wal Mi'raj, artinya Isra' dan Mi'raj, dua peristiwa yang berlaku pada satu malam yang sebenarnya dia perlu difahami perjalanan bumi ke bumi, perjalanan bumi ke langit. Isra' itu adalah perjalanan bumi ke bumi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan bumi ke langit itu Mi'raj, daripada Masjidil Aqsa naik sehingga lepas Sidratul Muntaha. So Isra' itu dari segi bahasanya apa? Isra' itu dari segi bahasanya adalah berjalan malam. Daripada segi istilahnya, Isra' itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita, diperjalankan daripada Masjid Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Palestin dengan menaiki seekor binatang syurga bernama Burak. Burak itu daripada perkataan barkun. Barkun artinya kilat. Ya, ulama kata disebut Burak kerana dua kemungkinan. Satu, Burak itu berwarna putih seperti kilat. Dua, Burak itu begitu pantas seperti kilat yang begitu cepat. Dia melangkah kaki depannya, dia meninggal jauh kaki belakangnya di belakang. Itu Burak. Nabi naik Burak itu sampai ke Palestin di Masjidil Aqsa, dan kemudian Nabi memulakan perjalanan Mi'raj. Mi'raj daripada perkataan Araja yang ruju. Araja itu maknanya naik. Naik itu kan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu turun, ya. Jadi Nabi naik dengan apa? Dengan Burak. No, Burak sudah ditambah di bawah. Burak ini kenderaan, bukan sahaja Nabi naik, tapi ada Nabi-Nabi yang lain ikut menunggang Burak itu. Nabi naik dengan Jibril. Sebahagian berpendapat Nabi naik di atas sayap Jibril. Naik melepasi langit yang pertama. Di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam setelah dibenarkan naik melalui pintunya. Langit pertama itu juga disebut langit dunia, ya. Dalam Quran sebut sama itu, ya. Semua yang kita nampak hari ini daripada sistem cakrawala itu, planet, bulan, matahari, semua di bawah langit dunia, right? Lepas itu Nabi naik lagi di langit yang kedua, jumpa lagi penjaga pintunya, malaikat. Lepas tu jumpa dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya. Kemudian naik lagi, jumpa dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Naik lagi, jumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Naik lagi, langit kelima jumpa dengan Nabi Musa. Langit keenam jumpa langit kelima dengan Nabi Harun, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. So kalau orang hari ini faham malaikat itu dengan kita di dunia ini, rumah tangga malaikat bukan di dunia. Kan kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, fardu ain, wajib semua ketahui daripada malaikat ada berapa? 10 kan? 10 kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, banyak itu. Tetapi sebenarnya maskanul malaikah atau tempat tinggal para malaikat bukan di bumi. Nampak? Tempat tinggal malaikat adalah di langit. Dan kalau di bumi ini kita selalu, umat Islam seluruh dunia akan pergi ke mana untuk beribadat? Pergi ke Mekah. Kan?
Kita solat di Mekah 100,000 satu solat. Semua orang nak pergi Mekah sebab di situlah kita wajib menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji. Dan pada waktu biasa kita pergi buat umrah. Malaikat juga ada tempat pusat ibadat dia. Siapa boleh bagi tahu? Tahu tak? Kamu bisa dengar biskut makmur. Okey, itu kita makan hari raya. Di langit yang ketujuh ada satu tempat dekat-dekat nama macam biskut makmur. Nanti kamu senang ingat, namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat beribadat. Macam orang manusia ini pergi beribadat di Mekah. Kata ulama, kalaulah satu batu dilepaskan daripada Baitul Ma'mur, melepasi langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lepas langit dunia, dia akan jatuh tepat di atas Baitullahil Haram. Tempat itu adalah tempat tumpuan para malaikat yang hanya dibenarkan sekali sahaja dalam hayat mereka masuk dan beribadat. Nak abang malaikat tu ramai sungguh. Yang akan jadi saksi kita ni ramai. Yang dia ada satu malaikat ni, dia ada tugas-tugas. Dia ada satu kumpulan malaikat, dia turun dari langit 7, dia turun, dia akan keliling kita, dia akan report. Nanti dia akan balik dan ujungnya Allah akan kata, "Ishhadu ya malaikati," naik saksi oleh kamu wahai malaikat-malaikatku. Ini sayyarat, malaikat sekumpulan besar yang menyaksikan majlis ilmu, majlis zikir ini dipanggil hilaquz zikri atau majlis ilmu. Maka Allah akan kata, "Inni ghafartu lahum," sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa mereka. Jadi siapa nak dapat keampunan dosa, duduk dalam majlis ilmu seperti kita duduk pada pagi ini. Kita jumpa dengan dosa kita dan kita berpisah nanti, dosa kita diampunkan. Amin. Tuan dan puan saudara-saudara sekalian, malaikat itu masuk, kata Nabi, 70,000 keluar, tidak boleh masuk lagi sampai bila-bila. Di Baitul Ma'mur itulah Nabi bertemu di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi terus lagi naik sampai Sidratul Muntaha. Kan di situ Jibril sampai di satu somewhere dekat Sidratul Muntaha, seperti ada satu garisan. Jibril kata, "In taqaddamta ihtarabta wa in taqaddamtu ihtarabtu." Wahai Rasulullah, kalau tuan melangkah pergi, tuan lepas. Tapi kalau saya ikut melangkah, saya terbakar. Jibril itu siapa? Siapa Jibril? Penghulu segala malaikat. Dialah pembawa wahyu kepada Nabi. Tapi Jibril pun tak boleh lepas dekat situ. Nak cerita pasal makhluk Allah yang paling mulia itu Nabi kita Muhammad. Jibril tak boleh pergi. Dia kalau dia pergi, dia terbakar dia kata. Jadi Nabi yang pergi. Pergi sampai kursi mustawa, jumpa dengan Allah. Allah pardukan solat. Sehari semalam 50 waktu. Turun melalui Nabi Ibrahim sampai dekat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya berita yang Nabi dapat dari Allah. Nabi Muhammad pun bagi tahu. Nabi Musa pun bagi tahu Nabi, "Umat aku Bani Israel lagi kuat daripada umatmu, wahai saudaraku Nabi Muhammad. Pergilah naik, mintalah keringanan." Allah takdirkan sebab Allah nak beri anugerah buat umat Nabi Muhammad. 50 asalnya. Lalu Nabi naik, dikurangkan 10. Turun lagi, Nabi Musa kata, no. Kan, tu saya lah, cakap orang putih, no lah kan. Lepas tu naik lagi. Lepas tu kurang lagi 10. Turun lagi. Nak, tak boleh lagi. Naik lagi. Sampai akhirnya, daripada 10, tinggal 5. Maknanya last kurang tinggal 5. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, 5 pun umat kamu tidak akan mampu. Pergilah. Tapi Nabi kata kat Nabi Musa, "Inni istahyaitu min Rabbi." Wahai saudaraku Musa, aku juga jadi malu dengan Tuhanku. Ketika itulah terdengar firman, ya, suara Allah yang berfirman tentang penetapan 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad dengan ganjarannya 50 waktu. Maknanya Allah sengaja jadikan apa yang berlaku itu berlaku sebagai satu anugerah kepada kita.
bahawa bila kita buat satu solat subuh tadi, kita solat seperti kita solat 10 subuh. Understand that? Sekejap lagi kita solat zuhur seperti kita solat 10 zuhur. Nanti kita solat asar seperti kita solat 10 asar. 10, 10, 10, 5 sudah jadi 50. Bayangkan kalau kita difardukan 50 waktu sehari semalam, kita tak sempat buat apa kan? Baru nak pakai baju sekolah, turun elok nak sarapan, elok nak pakai kasut, Allah Akbar, Allah Akbar, azan lagi. Sebab 50 waktu. Tapi sekarang kita ada banyak masa dan solat tidak mengambil masa yang panjang. Kita melaksanakan solat, ganjaran yang besar. Meninggalkan solat, balasannya juga besar, dosanya juga besar. Tinggal satu solat seperti dia meninggalkan 10 solat. Boleh faham? Okey. So turunlah Nabi pada malam yang sama daripada Sidratul Muntaha. Ambil balik Burak di bawah, terus balik pada malam itu dan sampai Qubail al-Fajri, sebelum sedikit daripada fajar. Kalau kita belajar sekolah agama ada perkataan qablu, betul ya? Qablu dan ba'du, betul. Ba'du makna selepas. Ba'din, kalau kita pergi negeri Arab cakap ba'din tu nanti saatlah. Lepas ni lah ba'din. Kalau qablu itu adalah sebelum. Kalau dia kata Qubail, makna sebelum yang dekat-dekat. Qubail, dekat-dekat. Dekat-dekat nak subuh Nabi dah sampai. Saudara-saudari sekalian, tentu sekali peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dia mencarikan adat kebiasaan. Bayangkan pada zaman itu orang nak pergi ke Baitul Maqdis, mengambil masa sebulan pergi, sebulan balik. Nabi pergi, malam tu balik. Believe it or not? Believe it. Kan? Sebab Nabi pun bagi tahu bila Abu Jahal pagi-pagi tanya Nabi, abang kata usri, biar aku diperjalankan. Tapi Abu Jahal dia nak ambil kesempatan tu. Sebab masa ketika itu mana ada orang pergi malam tu balik, sebulan pergi sebulan balik kot. Kan? Lalu dihimpul ramai-ramai, dia suruh Nabi bagi speech, cerita. Jadi ramai orang tentu sekali tak percaya. Bahkan ada orang Islam yang jadi murtad. Ya. Alhamdulillah Allah temukan dengan seorang yang digelar As-Siddiq kemudiannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan aku percaya dan beriman kepada Nabi. Khabar yang lebih jauh daripada itu, khabar langit itu lebih jauh. Kalau tekan Nabi ke Palestin, apa je? Bukalah Al-Quran, kita akan jumpa kisah-kisah yang luar biasa. Biasa tak kamu dengar kisah api menjadi sejuk? Biasa kan? Mana ada api sejuk? Ada tak? Di Labuan api sejuk ke mana? Sama je, Labuan ke, Lok Stang ke, Pulau Pinang ke, Kuala Lumpur ke, api panas lah jawab dia. Siapa masuk dalam tu, batu-batu pun dia bakar. Betul tak boleh? Tetapi Allah Ta'ala telah pun menentukan api itu jadi sejuk. Ingat tak cerita Nabi Ibrahim? Bila Nabi Ibrahim dihukum dibakar dalam unggunan api yang besar. Ketika dia dilepaskan dari manjani oleh bapaknya yang kafir, masuk dalam api, satu bulu rumah dia pun tak terbakar. Allah kata, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan sejahteralah ke atas Ibrahim. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita tak boleh meletakkan sesuatu hukuman melalui kacamata kita semata-mata. Sedangkan sebenarnya akal yang diberi, kalau digunakan pun kita akan bertemu dengan titik benarnya. Apalagi kalau kita melihat melalui suluhan wahyu, kita akan jumpa dengan kejadian luar biasa ini sebagai sebenarnya biasa saja di sisi Allah, luar biasa di sisi kita. Sebab tu Allah kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa lebih 1200 lebih kilometer.
Kan? Malam tu juga pergi, malam tu juga balik. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran keagungan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menolak beriman kafir dia. Sebab kita menolak Al-Quran. Nabi cakap bahawa Nabi diperjalankan, terang dalam hadis baginda. Allah pun sebut asra bi abdi, Allah yang memperjalankan. Allah letak lagi depan tu subhana. Bila kita sebut subhanallah, apa makna? Subhanallah maknanya maha suci Allah. Apa makna maha suci? Iaitu menyucikan zat Allah daripada segala sesuatu yang bernama kekurangan, ketidakmampuan, ketidakupayaan. Allah kehendaki berlaku, bukan kata dalam tempoh beberapa jam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa dan patah balik semula. Kalau sekelip mata pun Allah kehendaki. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh kan? Kamu biasa dengar tak cerita Puteri Balqis? Biasa. Puteri Balqis di Sabak. Di Sabak itu di Yaman, ya. Kerajaan Sulaiman di sebelah sini di Syam. Bayangkan Nabi Sulaiman ketika dia panggil rakyat dia. Rakyat Nabi Sulaiman bukan manusia sahaja. Jin juga adalah rakyat Nabi Sulaiman. Yang Nabi cakap. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang satunya boleh faham bahasa, termasuk bahasa binatang, kan? Jadi Nabi Sulaiman tanya, siapa adalah rakyat Betani yang mampu bawa istana Puteri Balqis di negara Sabak tu, bawa sini? Maka kata Afrit. Afrit ini dia dari bangsa jin. Kalau orang dia panggil jin Afrit tu memang betul lah. Afrit tu daripada bangsa jin. Dia di antara otai jin. Lalu ditanya kepada rakyat dia, lalu jin Afrit jawab. Dia kata, tuanku, patut boleh bawa istana puteri itu ke sini. Tuanku duduk, tuanku tak sempat bangun, dia sudah ada di sini. Mana jin tu nanti terbang, pergi ambil, bawa mai, sekelip mata Nabi Ibrahim duduk, tak ada manggil dah sampai. Tetapi kata Al-Quran, dia kata, berkatalah seorang lelaki yang diberi oleh Allah ilmu. Nampak? Orang itu orang lelaki yang berilmu. Dia berkata, tuanku, dengan izin Allah, patut boleh bawa istana itu ke depan tuanku. Tuanku pejam, tuanku celek dia dari depan. Lagi dahsyat pada Afrit. Nah, abang kata jin Afrit pun orang berilmu, boleh diberi oleh Allah keupayaan, bid dia. Cuma tinggal kita berilmu atau tidak je. Saudara dan saudara yang dikasihi sekalian, maknanya dengan izin Allah. Dia kata, lelaki berilmu tu kata dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah, iya, benda yang kelihatan tak munasabah itu sudah jadi munasabah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, okey. So Isra dan Mi'raj itu ayat ujungnya adalah innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan Isra bermula setelah Nabi seperti sangat penat berada di Mekah berdakwah. Ya, tahun yang ke-12 daripada perutusan. Umur Nabi sekitar 52 tahun berlaku Isra Mi'raj. Nabi diangkat jadi Nabi, umur Nabi berapa? 40. Maknanya Nabi sudah 12 tahun di Mekah. Lagi setahun Nabi nak berhijrah. Peristiwa Isra Mi'raj ini, sebelum kejadian itu berlaku tekanan yang cukup dahsyat. Orang Mekah seolah-olah tak nak lagi dah pada Islam. Sahabat-sahabat mereka itu bukan sahaja dicaci, dicela, peningkatan celaan dan cacian begitu dahsyat, bahkan diseksa. Bahkan ada sahabat yang terbunuh. Kan? Nabi menyaksikan kejadian yang lebih dahsyat berlaku apabila kehilangan dua orang manusia, tokoh yang begitu besar peranan dan sumbangan dalam hidup Nabi. Siapa dia? Isteri Nabi Siti Khadijah dan juga Abu Talib.
Ya, Abu Talib itu adalah bapa saudara Nabi yang besarkan Nabi. Ayah Nabi nama apa? Abdullah. Nabi dia pernah jumpa tak? Tak pernah. Sebab Abdullah telah wafat ketika itu Nabi dalam kandungan ibu Nabi. Namanya Siti Aminah. Saudara-saudari, anak sekalian. Jadi bila dah itu Nabi melalui tahun yang dikenali oleh ahli sejarah sebagai tahun duka cita. Apalagi bapa saudara Nabi ini dia mati tidak Islam. Ya, dia mati tak Islam. Kisah di mana turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, tetapi Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi sangat ingin untuk melihat ayah saudaranya yang memeliharanya sejak dia berusia 8 tahun, yang bawa dia jauh sampai ke Syam, kenalkan dengan dunia luar, muliakan dia sepanjang hidupnya. Anak-anak Abi Talib tak boleh duduk di tempat duduk Abi Talib kerana kemuliaan Abu Talib. Dia seorang pemuka Mekah yang terkenal, tapi Nabi boleh duduk. Besar jasa Abu Talib. Ketika mana orang-orang musyrikin cuba sogok Nabi, cuba rasuah Nabi, mereka nak bagi harta, mereka nak bagi kuasa, mereka nak sogok dengan wanita. Nabi kata dekat bapa saudaranya, wahai ammi, wahai ayah saudaraku, law wada'u syamsa fi yamini, kalaulah orang musyrikin itu mereka boleh ambil matahari letak di tangan kananku, wal qamara fi shimali, ambil bulan letak di kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu, supaya aku tinggal berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada Islam, aku tidak pernah akan meninggalkannya. Hatta yuzhirahullah au ahlika duna, sehinggalah aku melihat Islam Allah menangkan, sehingga Allah memenangkan Islam, ataupun aku mati kerana memperjuangkan. Abu Talib kata apa? Kalau dah begitu ya teruskan. Selagi Pak Long ada, Pak Long akan pastikan mereka tidak boleh menyentuh. Dia protek Nabi. Tapi Pak Longnya dia tidak Islam. Nabi pergi pegang tangan bapa saudara dia, ya am, qul la ilaha illallah, wahai ayah saudaraku, katalah la ilaha illallah. Nak bagi Islam, nak bagi syurga. Sebab tu anak-anak, hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah. Sudah dapat hidayah, pertahankan hidayah itu. Allah Ta'ala pujuk Nabi, turunkan ayat, kamu tak boleh bagi hidayah, Tuhan yang boleh bagi hidayah. Kalaulah manusia boleh bagi hidayah kepada manusia lain, tentulah Nabi Muhammad boleh bagi hidayah kepada pak saudara yang besarkannya. Tentulah Nabi Nuh boleh bagi hidayah kepada anak dan isterinya. Nampak tak? Jadi tugas kita bukan beri hidayah, tugas kita sampaikan hidayah. Saudara dan saudari sekalian, kita sudah dapat hidayah. Islam agama kita, wajib kita jaga, kita bangga, kita sayang dengan Islam. Inilah fitrah yang Nabi pilih. Ketika mana Nabi sampai di Baitul Maqdis, turun daripada borak, solat, mengimamkan para nabi-nabi dan rasul-rasul, dibawa kepada Nabi satu hidangan. Di situ ada 2 gelas, satu arak, satu susu. Nabi memilih susu. Maka kata Jibril, kata Sayyidina Jibril, Tuhan telah memilih fitrah, itulah Islam. Jadi kita ni alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita Islam setelah mana mak bapak kita Islam kan? Ada tak yang sini dia jadi convert masuk Islam? Ada tak? Angkat tangan. Tak ada kan? Tak ada kan? Kita ni semua Islam bakar, dia panggil Islam keturunan. Mak kita Islam, ayah kita Islam, kita pun Islam. Inilah yang jadi masalah hari ini, zaman ini. Orang Islam ramai, tapi jadi macam buih dalam banjir. Tidak ada konsistennya mempertahankan akan agama dalam dirinya, dalam keluarganya. Ada di setengah negara, bapaknya Islam, ibunya Islam, tapi anaknya sudah jadi kafir.
tinggal dalam satu rumah, ada suaminya Islam, istrinya Kristian, anaknya penin. Sekejap Islam, sekejap Kristian. Alhamdulillah, ia belum sampai ke negara kita. Saudara dan saudari sekalian, jadi pengajaran yang syarat dalam Isra' Mi'raj ini mesti kita ambil. Apa? Nabi balik daripada peristiwa setelah mana tekanan begitu hebat, Nabi pergi ke Taif, Nabi disambut dengan penghinaan, cercaan, bahkan dibaling batu sehingga berdarah dalam kasut Nabi. Perjalanan sudahlah sukar 100 km daripada Mekah ke Taif. Nabi jalan kaki kot. Nabi balik daripada kejadian itu. Tak lama berlaku Isra' Mi'raj. Nak bagi tahu, perjalanan untuk naik ke langit ini sukar. Kalaulah Nabi Muhammad dibawa naik ke langit itu bertemu dengan Allah, Nabi melalui prosesnya, kita juga melalui prosesnya. Apa? Kita mesti diuji, nak. Nabi diuji, kita mesti diuji. Walaupun ujian yang Nabi hadapi jauh lebih dahsyat daripada yang umat baginda hadapi. Saudara dan saudari sekalian, Nabi telah pun memulakan perjalanan Isra' Mi'raj. Nak bawa Nabi ke langit itu dengan proses belah dada. Tahu belah dada? Dibelah dari tengkuk ini sampai ke pusat. Buka, ambil hati Nabi, cuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan imanan wa hikmatan, iman dan hikmah. Barulah kemudian Nabi dibawa menerobos sampailah ke angkasa, sampailah ke sana, alam yang tinggi. Nak cerita apa? Kalau kita nak ingin mendapat tempat di alam yang tinggi, kita mesti melalui proses belah dada. Ni dunia ni pun kalau kita tak struggle dekat sini, kita takkan capai. Apalagi akhirat. Kan? Jiwa mesti kuat. Dada kita itu ada sekeping hati. Hati itu mesti dicuci. Iman mesti ditanam di situ. Akidah mesti gagah. Akidah mesti kuat. Dan kemudian hikmah, ilmu yang akan menunjuk jalan dalam kehidupan. Ilmu itu kan disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu umpama cahaya. Kita membelah kehidupan yang gelap gulita dengan cahaya pengetahuan. Kita menjadi kuat dan gagah dengan keilmuan. Saudara dan saudari sekalian, ringkasan kepada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi jumpa dengan macam-macam benda, ditunjuk dengan macam-macam perkara dalam perjalanan. Betul tak betul? Nabi ditunjuk dengan panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, balasan orang berat nak semayang, tunjuk macam mana orang kerat lidah, dia tukang fitnah, dia cakap tak serupa bikin, tunjuk orang yang berzina, balasan orang berzina, ya, dia tunjuk macam-macam. Orang tak bayar zakat, orang makan riba. Semua ni kalau nak lepas mesti buat apa? Mesti belah dada. Mesti ada iman, mesti ada hikmah. Kalau orang tu tak ada iman, kalau orang tu tak ada hikmah, dalam ni ada apa? Buang iman, buang hikmah, setan. Setan kompong dekat sini. Sebab tu Imam Ibn Qayyim kata al-qalbu imma an yakuna arsyal lirrahman wa imma an yakuna arsyal lisyaitan. Hati ni sama ada jadi singgah sana bagi Allah atau jadi singgah sana bagi setan. You must ask the iman, don't ask the setan. Understand that? Dalam hidup ni, kalau kita ask the iman, iman akan pimpin hidup kita. Tapi masalahnya kita tak ask the iman. Nabi kata, istafti qalbak, tanya hati kamu. Hati mana? Hati beriman. Tapi kalau hati itu dibiar kontang, kering, gersang, kosong daripada iman, maka setan, koncu-koncu iblis akan membina base, pangkalan di situ. Dia akan berkompromi dengan semua juak-juak dia untuk jahanamkan kita. Tan and Su Company, setan and nafsu, syarikat usaha sama. Faham? Dia duduk kat sini. Saudara-saudari sekalian, yang itulah yang menyebabkan kita
kecundang dalam ujian hidup. Kita akan diuji di sepanjang hidup kita. Dari pagi sampai petang, daripada siang sampai malam, kita akan melalui bilah-bilah ujian. Yang datang fitnah di akhir zaman, kata Nabi, seperti kepingan-kepingan malam. Saudara-saudari sekalian, zaman ini zaman yang sangat penuh dengan cabaran. Saya ambil kesempatan, seru semua sekali. Saya tahu kamu semua belajar untuk menjadi teknokrat, menjadi orang hebat dalam industri, ya. Kamu bukan mendalami agama, tetapi kamu mesti menjadi orang yang menghayati agama. Understand that? Yang perempuan ini mesti jadi isteri solehah, yang lelaki mesti menjadi suami soleh. Tengoklah jumlah lelaki soleh tinggal berapa orang, kan? Tak apalah, yang penting kita mesti move on. Kita mesti move on. Kita mesti mempertahankan akidah kita. Tengok orang sambut tai pusang baru ni, ada budak-budak Melayu pakai-pakai tudung, betul tak? Dia pun will. Saya tanya pegawai khas agama. Saya pegawai khas agama. Saya tanya pegawai khas bangsa India. Dia macam pegawai agama India, ya. Agama Hindu. Dia Mr. Kumaresan ni, kita ada di sana pegawai khas India, pegawai khas Cina. So, kuil dalam negeri Kedah ni dia yang tengok kebaikan kuil. So, ada benda-benda ni MB tak pergi kuil, MB akan suruh dia lah yang settle. So, saya tanya dia, Mr. Kumaresan, apa yang dia orang ni duk sebut will ni? Apa benda ni? Dia pun bagi tahu. Dia kata will ini kalau dalam bahasa, dalam Islam, takbir. Sana saya takbir, Allahu Akbar. Maknanya dia kata mereka sedang beribadah. Saya kata kalau begitu mereka tak boleh berada di situ. Orang Islam tak boleh berada di situ, buat ritual agama orang ni tak boleh. Dia kata memang sepatutnya orang Islam Melayu tak boleh berada di situ. Kami pada ketika itu vegetarian, kami tak makan benda berdarah. So orang Islam berada di situ melanggar syarak. Dia syarak pula kat kita, melanggar syarak saya. Dia akan agama Hindu kan. So saya tanya dia, yang dekat atas kereta yang periah tu apa benda? Dia kata itu Dewa Murugan, Tuhan Murugan. So nampak tak kejahilan? Okey. Kalau tak tahu tanya. Kalau tak pasti jangan kongsi. Understand that? Sebab kita nak di tangan kita ada kunci syurga. Jangan di tangan kita ada kunci neraka. Jangan dapat dosa berantai, pastikan kita dapat pahala berantai. Nampak? Bina kita punya networking, hanya kebaikan yang kita cari, hanya kebajikan yang kita buru, hanya pahala yang kita ingini. Kita ingin redha dan syurga Allah. Saudara dan saudari sekalian, kemuncak Nabi apa dia? Sembahyang. Nak beritahu solat itulah setelah belah dada, masukkan iman, masukkan dalam tu hikmah ilmu. Solat rukun agama paling besar selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Sangat penting. Nabi tak terima jihad, tak terima ibadat puasa, Ramadan, zakat, haji direct dari Allah. Tapi solat Nabi terima direct dari Allah. Anak, akhir zaman ramai orang dah tak solat. Please, solat. Saya ada anak 8. Saya diuji Allah, anugerah anak lelaki saya ramai. Dan alhamdulillah seorang dah kahwin. Tinggal seorang yang di sekolah menengah tingkatan 2, yang lain dah di universiti, tak kahwin lagi. Tapi yang saya ligan anak lelaki saya, yang kejar anak lelaki saya adalah solat. Saya selalu tulis dalam, sebab mereka pada di tempat mereka, saya tak tahu. Tapi bila mereka balik, saya pastikan mereka solat di masjid. Saya akan naik, saya akan kejut supaya mereka solat. Sebab solat ini, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, please. Kalau kamu solat, insya-Allah kamu dah ada account. Ya. Siapa tak solat, sorry, you not have account, you know that. You go wrong way. Akak sedekah, akak tolong orang susah, akak jawab salam, akak buat baik ibu bapa, tapi akak tak semayang, akak tak ada account.
Faham? Kita bawa duit nak pergi bubuh akaun di bank. Cik, saya nak bubuh duit. Dah buka akaun? Belum. Nak bubuh je lah. Nah, borang. Isi. Buka akaun dulu. So, akaun tu apa? Solat. Kamu puasa, kamu zakat, kamu buat baik apa bla 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 bla. Kamu nak letak kat mana? Kamu nak letak dalam akaun solat. Solat itu prasyarat. Kalau kamu tak solat, yang lain no. Tak diterima nak. Kena solat. Allah Akbar. Saya tu qadhi daerah Yan dulu, Tuan Haji Nasir pun di situ. Satu hari satu kisah, sebenarnya banyak kisah kan. Tapi setakat yang saya duk tanya tu, ramai tak lepas solat ni. Saya nak cerita tengah hari ni 2 kisah. Mailah satu pasang mai depan saya, nak saya akad nikah. So saya tidak akan tanya mereka di depan orang lain. Saya selalu akad nikah di tingkat atas, dewan macam ni lah. Sebab nanti drop the water fish on the floor daripada maruah. Ya, don't drop the water fish on the floor, okay? Itu saya pun panggil dia masuk bilik saya dulu. Macam tadilah, saya masuk bilik Tuan CEO dulu, sembang cerita-cerita, tunjuk benda-benda apa dulu. Saya tanya dia, pagi tadi solat tak? Solat. Yang lelaki ni budak main daripada negeri jauh, antah berantah sana. Solat. Bagus. Sila baca Fatihah. Itu kejut. Ya pun nak tanya solat dia, sila baca Fatihah. Kalau orang tu solat, boleh tak baca Fatihah? Fatihah mesti kena boleh baca 17 kali sehari kita akan baca. Kalau orang kejut kita pukul 3 pagi pun kita dah amin. Sebab kita dah biasa baca kat mulut kita kan, kat lidah. Sangkut dia. Masya Allah. Saya kata, okey, awak mengucap. Orang sana kan, syahadah. Awak syahadah. Mengucap orang tak boleh lah. Sangkut juga akan mengucap. Jadi saya nak akad nikah macam mana ni? Mengucap tak boleh. Ini kita sampai zaman ni lah. Kamu nak pandai dalam dunia, pandai. Memang kamu kena pandai. Kita kena kuasai dunia ini. Ya, kita kena jadi khalifah yang mentadbir, mengurus dunia. Tapi mesti dipimpin oleh agama. Dipimpin oleh agama kita. Saya ajak dia mengucap. Sampailah saya seperti masukkan seorang dalam Islam. Lepas ajak dia mengucap, clear terang balik apa semua, barulah bawa naik akad nikah. Bayangkan macam mana dia orang nak survive. San suruh dia pergi belajar. Dah sekali sekali. Itu yang baru nak kahwin. Ada satu ibu, lebih kurang 40 tahun. Dia datang hari lain, menangis kat depan pintu. Dia ada cermin, di luar tu ada sofa, duduk kat situ menangis. Saya nampak dari dalam. Lepas tu staf yang sepatutnya santuni tak ada waktu tu. Datanglah staf seorang perempuan, beritahu, kata ustaz yang kaunseling tu tak ada. Saya kata tak apa, panggil dia masuk dalam bilik saya. Masuklah. Saya tanya kenapa ni, menangis pasal apa? Anak ada seorang, anak dia duduk kan. Okey, mai duduk kat meja saya. Anak dia main kat situ. Okey, cerita. Dia buat abang, saya nak bagi tahu suami saya bukan takat dia pukul saya, dia kata kat saya, dia dah letak pisau kat tengkuk saya, tinggal dia tak sembelih dia saya. Allah Akbar. Masya Allah. Saya tanya, suami ada ambil apa-apa? Sebab benda ni tak normal. Kenapa sampai letak pisau, sampai nak sembelih? Begitukah Islam? Dia kata, suami saya minum ayak ketum. Kita minum ayak ketum. Dia buat sendiri. Dia bubur dalam peti air. Lepas tu dia ambil boya, bubuh telinga dia. Dia dengar muzik lah. Lepas tu dia tidur sampai petang. Hai, saya kata orang minum ketum pun tak macam tu ni. Mesti dia ada ambil benda-benda ni. Okey. Pasal apa suami buat? Dia kata, suami saya susah. Dia nelayan. Lepas tu saya nak tolong suami saya menega. Lepas tu saya hutang alung. Nampak? Saya hutang alung. Lepas tu
Saya tak lepas. Mereka tak lepas. Dia nak bayar kat Alung tu tak mampu. Jadi saya abang kat suami saya hutang Alung. Lepas tu suami saya marah, dia pukul saya. Masya Allah. Suami semayang tak ni? Ni saya tak pernah semayang. Allah. Tak pernah semayang. Anak. Okey, ingat perempuan, awak nak kahwin esok, suruh siapa-siapa mak ayah kan test kan nak nikah, nak jadi suami awak tu, suruh dia baca Fatihah. Tahu? Pasal apa? Kalau dia tak baca Fatihah, confirm dia tak mayang. Tahu tak kata suami tak mayang? Saya dulu masa nak menikah dengan suami, Tok Wan kata dah tu saya anak nak juga. Ni apa berlaku? Cinta tu kan? Nak juga. Orang patau. Dah tahu dah kawan tu tak semayang. Dah tahu dah kawan tu tak semayang. Bila tak semayang ni, bagi saya kianat dengan Allah. Kalau dia kianat dengan Allah, dia akan kianat dengan manusia bila-bila masa. Sorry. Tok Ustaz Smart lagu mana lah buat kerja. Tak semayang saja, katai-katai di permukaan cantik, belakang kianat, ada peluang sapu. Pasal apa? Dia peduli apa? Tuhan pun dia lawan. Tahu lepas tu saya tanya dia. Lepas tu dia kata suami saya dia tak boleh bayar. Lepas tu dia suruh anak saya bayar. Anak saya maki saya, dia katuk saya dengan tepi keledar. Tiap kali dia nak bayar, dia pukul saya. Dia kata bim mati lah. Ayah, Masya Allah. Anak nombor berapa? Anak sulung. Dia kerja ke? Kerja kelam. Laki-laki ke perempuan? Anak perempuan. Ni, abang zaman ni, anak perempuan pukul mak dengan topi keledar. Anak perempuan kata bagi mati orang mak. Apa keluarga ni? Nampak? Islam itu cantik nak. Yang menghudukkan Islam siapa? Kita. Sebab kita tinggal apa? Kita tinggal perintah Allah. Allah kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu cegah perbuatan keji dan mungkar. Okey, semayang. Kamu nakai sikit, semayang nak. Nakai-nakai tapi ya Allah, semayang minta ampun dekat Tuhan. Ya Allah, kesian dekat aku. Minta dekat Allah. Tapi kalau kamu dah tak semayang, kamu akan pergi anyut tenggelam di badai arus. Kamu akan hilang pedoman dalam hidup. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu syarat dengan pengajaran. Kalau kita nak lepas dari semua ujian ni, belah dada, cuci hati, masukkan iman, masukkan ilmu, solat jangan tinggal. Jadilah anak soleh dan solehah. Menyesal tak pernah berada di depan. Dia akan jemput kita di kemudian hari. Saya nak pesan anak-anak gadis saya ni. Saya pun ada anak perempuan. Seorang dah kahwin, Alhamdulillah. Lagi dua belum. Saya pesan pasal zaman ni ramai orang laki-laki, saya nak cakap guna, jahat. Betul. Tapi hampa lah. Hampa bagi titi pasal apa? Bila kita layan, mereka meniti. Faham? Dah kita layan. Layan berapa? Ha? Pasal dah kita galak. Cuba kita tak layan. Kita kena ada pendirian. Kalau betul nak belajar betul-betul, sungguh-sungguh pergi minta dekat mak saya, pergi minta dekat ayah saya, pergi jumpa dengan bapa saya. Anak saya lepas universiti balik, abang nak kahwin. Saya dah cari orang. Dia cakap ada satu budak Selangor tu, dia minta kakak. Betul ke dia nak kahwin? Dia jauh tu, Selangor tu. Siapa bapa dia? Siapa mak dia? Main nak tengok bapa dengan mak dia. Oh, tengok dia belajar satu universiti dengan saya. Ustazah macam saya juga. Okey lah. Kalau betul, suruh dia main minta. Oh, dia main. Saudara-saudari sekalian, ikut sistem, alright? Ikut sistem. Jangan
Kerana kamu rasa kamu tak belajar agama, kamu tak wajib ikuti peraturan kamu. Itu adalah peraturan. Ada batas, ada sempadan. Jangan melepasinya. Berlegarlah dalam perkara yang dibenarkan. Sampai sempadan, okey, full stop. Benda ni boleh tak? Benda ni tak boleh tak? Tanya bila kamu tak jelas. Okey? Kamu boleh ambil nombor telefon saya. Kamu boleh WhatsApp saya. Tanya saya. Saya boleh tolong jawab, insya-Allah. 013 488 1967 01348811967. Keliru, tanya. Okey? Jangan buat keputusan terburu-buru. 01348811967. Okey? Okey, cukup dekat tu. Perahu sudah di air. Okey, pendayung sudah di tangan. So berdayunglah menuju pulau perhentian dengan penuh keyakinan. Tambah iman dan takwa, hayati akhlak dan nilai akal budi yang hebat. Jadi anak soleh dan solehah, pulanglah dengan kejayaan. Hargailah ibu ayah kita sementara mereka masih ada, dan mintalah restu dan doa mereka selalu. Yang muda hormati yang tua, junior hormat yang senior, senior sayang dan kasih yang muda. Biarlah kita hanya menjadi pemegang kunci-kunci syurga. Terima kasih sahabat saya, Tuan CEO. Terima kasih ANS. Selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.